Didik TV KPM. Saya serahkan kelas pada hari ini kepada Cikgu Yati untuk menerangkan dengan lebih lanjut maksud kedaulatan. Jadi bila dah anak murid saya, selalunya kalau pertama saya masuk kelas, saya akan tanya perkataan-perkataan seperti ini. Ini merupakan konsep atau istilah yang kita perlu tahu dalam subjek sejarah, iaitu apakah maksud kedaulatan. Okey, tanpa membuang masa, kita nak tengok mana antara anak-anak murid dalam talian kita yang bersedia dengan maksud kedaulatan. Ada siapa yang nak bagi Betul maksud? Jawapan dapat markah ya? Betul. Okey, Rizky, nampak gayanya Rizky ni yang merupakan ketua murid kita ya. Oh. Okey, Rizky ada senyum. Apakah maksud kedaulatan bagi Rizky? Pada pendapat saya, maksud kedaulatan ni ialah kuasa tertinggi atau pemerintahan. Kuasa tertinggi atau kemerdekaan. Dia berkaitan pemerintahan, Cikgu. Pemerintahan. Kuasa tertinggi pemerintah atau kerajaan. Ya. Atau kalau kita lebih lihat dengan tepat lagi, kedaulatan merupakan merujuk kepada kekuasaan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh kerajaan ataupun pemerintah. Jadi kena dengan topik kita. Kalau kita lihat juga pada paparan ini, kita yang ini semua orang dah terbiasa ni. Okey, kadang-kadang inilah benda yang orang kata hari-hari yang kita gunakan, kadang keluar 50, kadang keluar 10. Tapi kalau murid-murid dapat perasan, sebenarnya pada kita kata mata wang kita ini ada terpapar gambar. Gambar di sebelah kita ni, okey, selain daripada menyatakan berapakah jumlah ada gambar. Okey, jadi kemudian yang kedua ialah paparan gambar di kawasan yang ini kita rasa Istana mungkin Negara. Istana Negara. Jadi saya nak bagi pula, okey, kalau tadi Rizky dapat 3, dapat. Kita bagilah 3 markah. Kemudian saya nak minta pandangan daripada seorang lagi daripada 2 paparan gambar ini, apa yang sebenarnya yang dapat mereka buat kesimpulan awal. Okey, murid yang lain, siapa nak mencuba? Ada siapa nak cuba? Tadi ada perkataan kedaulatan, kemudian kita ada gambar mata wang, yang ada gambar yang di Pertuan Agong tadi. Siapa nak cuba? Takkan Rizky lagi nak cuba? Mungkin Damia ke? Haris atau Fahmi? Ya, Damia, Haris atau Fahmi? Okey. Nak cikgu panggilkan nama? Cikgu panggillah Fahmi. Fahmi. Damia kata alhamdulillah. Okey. Cepat Fahmi. Okey, apa dia Fahmi? Gambar tadi menunjukkan apa? Bila ada gambar Istana Negara, gambar pada mata wang itu ada gambar yang di Pertuan Agong tadi. Dia merujuk kepada institusi beraja. Ya, itu sebenarnya jawapannya sangat ringkas, iaitu institusi beraja yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, jadi tepat pada itu kalau kita lihat dalam perbincangan kita melihat kepada topik Majlis Raja-Raja. Jadi persidangan Majlis Raja-Raja ini telah dijalankan pada yang pertama kalinya, atau kita panggil Durbar, di Kuala Kangsar. Jadi Durbar itu sebenarnya maksudnya ialah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja-Raja Melayu dengan kerajaan British. Dan Durbar pertama tadi seperti mana yang saya cakap telah berlangsung di Kuala Kangsar, berlaku pada tahun 1897. Dan kalau kita kaitkan 1897 itu dikaitkan dengan waktu pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, melibatkan 4 buah Negeri Melayu Bersekutu. Okey, inilah kita lihat dari segi sejarahnya. Okey, yang ini sebenarnya murid-murid boleh lihat di dalam buku teks sejarah tingkatan 5. Okey, kita lihat ini adalah kita kata dokumen rasmilah apabila dirakamkan peristiwa ini, okey, yang berlaku peristiwa yang pertama. Kemudian dalam Majlis Raja-Raja ini berlaku perubahan. Okey, kalau kita kaitkan, sebelum ini kita belajar bila sebut pasal raja, zaman Kesultanan Melaka, raja ini berkuasa mutlak. Kemudian apabila datangnya British dan membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, yang mana Negeri Melayu Bersekutu dikaitkan dengan sistem residen. Jadi di sinilah kalau kita lihat berlaku perubahan pada kuasa raja, dan Majlis Raja-Raja yang ada pada ketika itu dia mempunyai kuasa yang terhad. Jadi apabila berlaku perubahan dalam pemerintahan ketika itu dengan penubuhan Malayan Union 1946 seperti dalam paparan, kita lihat juga bagaimana kedudukan Majlis Raja-Raja atau ketika itu dikenali sebagai Majlis Sultan-Sultan. Okey, yang mana dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Okey,
ahli Majlis Sultan-Sultan ni. Okey, ini sangat penting. Jadi cikgu nak murid-murid memberikan perhatian dan yang mendalam tentang apa yang kita bincangkan. Okey, ahli Majlis Sultan-Sultan ini terdiri pada 9 orang raja-raja Melayu, yang mana 9 raja Melayu, 4-nya merupakan raja daripada negeri-negeri Melayu bersekutu dan 5 lagi daripada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan 3 orang pegawai kanan British. Jadi pada ketika itu, fungsi Majlis Raja-Raja dalam Malayan Union adalah seperti berikut, iaitu membincangkan hal-hal berkaitan agama Islam dan adat istiadat. Jadi di sinilah yang kita lihat sebenarnya yang menjadikan pertikaian ataupun meningkatkan semangat perjuangan untuk menentang kepada pembentukan Melayu Union membawa pula kepada pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948. Yang mana topik-topik ini sebenarnya pernah dibincangkan di dalam sewaktu murid-murid berada di tingkatan 3 khususnya. Okey, kita pergi pula kepada pembentukan. Jadi berlaku perubahan kembali apabila pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948. Jadi dalam kelas saya selalu menegaskan bahawa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu sebenarnya merupakan titik tolak kepada pemulihan kuasa raja-raja Melayu. Jadi kenapa berlaku begitu? Apa buktinya? Jadi kita lihat di sini. Okey, dalam Majlis Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja dilengkapi kuasa dan sekretariat. Kemudian diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Berbeza tadi dengan Malayan Union 1946 yang mana dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union dan perlu raja-raja perlu merujuk dan mendapat nasihat daripada Gubernur Malayan Union. Okey, jadi kemudian kalau kita lihat pengerusi mesyuarat. Di sini berbeza. Pengerusi tadi dalam Malayan Union dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union, tetapi Majlis Raja-Raja dalam Persatuan Tanah Melayu 1948 dipengerusikan oleh pengerusi yang ditentukan oleh 9 orang raja-raja Melayu. Inilah yang penting yang kita nampak dan adanya penyertaan oleh penyimpan moho besar raja-raja. Jadi kalau kita kata dalam kata yang ringkas, penyimpan moho besar raja-raja ini merupakan setiausaha Majlis Raja-Raja. Okey, diberikan hak. Okey, yang mana saya katakan tadi terlalu beberapa kali saya ulang bahawa pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948 merupakan pemulihan ataupun mengembalikan kuasa raja, tetapi akan ada mengikut perlembagaan. Jadi kita lihat kuasa untuk apa? Mendapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British, terutama sekali dalam hal-hal melibatkan pengurusan pentadbiran maupun penggubalan undang-undang. Okey. Jadi di sinilah kalau kita lihat tadi, okey, yang bila saya sebut pasal penyimpan moho besar raja-raja, apa tu? Inilah moho. Jadi moho ini, moho besar raja-raja ni merupakan kira macam apabila dokumen itu yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja, dia perlu ada cap mohor ini. Kerana kalau tidak ada, maka dia bukan dokumen itu tidak rasmi. Jadi kalau kita lihat, dia merupakan lambang kedaulatan. Tadi sebut pasal perkataan kedaulatan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu, kemudian kita lihat disimpan oleh penyimpan moho besar raja-raja, iaitu setiausaha Majlis Raja-Raja. Jadi apabila dokumen itu diturunkan cap mohor ini, dia perlu diikuti. Okey, saya ulang sekali lagi, perlu diikuti oleh tanda tangan penyimpan moho besar raja-raja. Jadi maknanya dokumen itu tidak akan sah sekiranya tidak mengikut kedua-dua perkara ini. Pertama tadi ialah dengan adanya cap mohor, yang kedua ialah diikuti dengan tanda tangan penyimpan moho besar raja-raja. Okey, jadi kalau kita lihat tadi, maknanya cap mohor ini masih digunakan, dan kalau kita lihat pada ciri-ciri cap mohor itu, okey, yang mana cap mohor ini telah pun diputuskan digunakan pada 31 Ogos 1948, dipersetujui dari segi corak dia, yang mana menggunakan ukiran yang kita kata di dalam cap mohor itu menulis Majlis Raja-Raja Melayu menggunakan tulisan Jawi, dan yang penting sekali diguna pakai sehingga kini. Didik TV KPM